Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, al-baqa, artinya kekal, sentiasa ada, tiada akhir. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. Adapun yang lain daripada Tuhan, ada juga yang kekal, tiada binasa selama-lamanya. Tetapi bukan dinamakan kekal yang hakiki, yang sebenar. Bahkan kekal aradi yang mendatang. Bahkan kekal aradi yang mendatang juga, seperti syurga, neraka, loh, arash, alam, kursi dan roh. Maka perkara yang tersebut ini dikatakan kekal, kerana mendatang sekala bertakluk kudrah iradah Allah Ta'ala pada mengekalkannya. Peringatan, segala jisim semuanya binasa, melainkan ajmal zanam, tulang kecil seperti biji sawi duduknya di tongking manusia. Itulah benih anak Adam ketika bangkit daripada kubur kelak. Jisim sekalian nabi-nabi dan jisim orang yang mati perang sabilillah. Maka ketiga-tiga ini kekal, tetapi kekalnya aradi. Yang demikian nyatalah perkara yang diiktibarkan permulaan dan kesudahan itu terbagi kepada tiga bahagian. Yang pertama, tiada permulaan dan tiada kesudahan, ialah zat dan sifat Allah Ta'ala. Yang kedua, ada permulaan tapi tiada kesudahan, yaitu syurga, neraka dan sebagainya, yang 10 perkara di atas itu. Yang ketiga, ada permulaan dan ada kesudahan, yaitu segala makhluk yang lain daripada yang 10 yang tersebut di atas itu. Saudara-saudari, para hadirin yang bersamaan sekalian, pengajian kita pada malam ini adalah pelajaran tauhid. Mawdu' yang kita nak bahaskan ialah sifat yang wajib, sifat yang ketiga yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, namanya al-baqa. Jadi al-baqa ini sifat yang ketiga yang wajib ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wajib pula setiap mukallaf mempelajarinya serta memahaminya, dan juga wajib meyakini. Baqa ini bahasa Arab. Bahasa kita artinya kekal ataupun sentiasa ada. Ataupun dengan kata-kata yang lain, tiada akhir ataupun tiada kesudahan. Atau dengan kata-kata yang lain, tiada diiringi oleh tiada. Jadi al-baqa ini wajiblah kita pelajari, sebab dia adalah merupakan sifat yang wajib bagi Allah SWT, yang kita mesti memahaminya serta kita wajib meyakininya. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sifat baqa, kekal. Kalau kita tak mempelajarinya, tidak memahaminya, lebih lagi tidak meyakininya, artinya satu daripada perkara yang wajib, yang menjadi asas ataupun menjadi perkara yang asasi dalam ajaran Islam itu telah kita tinggalkan, kalau kita jauh pada dosa besar. Sifat dengan baqa artinya kekal. Jadi Allah Ta'ala itu kekal ataupun sentiasa. Allah itu tidak ada akhir, tidak ada penyudahan, tidak ada kesudahan. Atau dengan kata-kata yang lain, kita wajib percaya Allah Ta'ala itu tiada akan diiringi oleh tiada. Allah itu tidak akan diiringi oleh tiada. Ataupun Allah Ta'ala itu tidak mahu akan menempuh satu ketika nanti, tiada. Jadi Allah Ta'ala itu adalah kekal abadi buat selama-lamanya. Hakikatnya, hakikat baqa ini ataupun arti yang sebenar
ataupun maksud yang dikehendaki yang sebenarnya dengan arti baqa ataupun kekal ini ialah ibarat daripada menafikan ada kesudahan wujud Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikehendaki. Itulah hati yang sebenar, itulah maksud yang sebenar. Ataupun makna yang hakiki ibarat daripada menafikan Tuhan itu ada kesudahan. Kita nafikan Tuhan itu tidak ada kesudahan. Kita nafikan Tuhan itu tidak akan menerima tiada satu masa. Kita nafikan Allah itu tidak akan berakhir. Kita nafikan Tuhan itu tidak akan diiringi oleh tiada satu masa. Tetapi wajib kita percaya dengan sebenar-benarnya yakin, jangan dicelah oleh salah satu daripada tiga perkara itu, syak, ke, zan, ke, waham. Bahwasanya Allah itu adalah bersifat kekal abadi buat selama-lamanya. Kalau sifat baqa ini sudah tidak menjadi keyakinan kepada kita ataupun ragu, ya cukup, maka etikat kita sudah cacat, akidah kita sudah cacat, ataupun akidah kita sudah rosak, atau dengan kata-kata yang lain iman kita sudah rosak. Bila iman sudah rosak, akidah sudah rosak, semua sekali amal ibadah kita lahir dan batin, walau bagaimana indah dan cantik sekalipun, Allah tidak akan terima lagi. Sebab segala amal ibadah, sama ada sedikit maupun banyak, maupun lahir sama maupun batin, Allah mau menerima di atas asas iman, di atas asas, di atas dasar, di atas tapak akidah yang betul, akidah yang tepat. Sebab itu soal iman, soal akidah ini nak jaga betul. Dia merupakan perkara yang asas dalam ajaran Islam. Awal bin ma'rifatullah, mula-mula sekali dalam agama Islam itu, perkara yang asas dalam agama Islam itulah mengenal Allah SWT. Jadi mengenal Allah ini termasuk kita mengenal sifat-sifatnya. Di antaranya apa yang kita bahaskan pada malam ini, yaitu tentang sifat yang wajib pada Allah SWT, yaitu al-baqa. Para hadirin yang sekalian, mengapa Allah itu dia tidak akan menempuh kesudahan? Mengapa Allah itu tidak? Mengapa Allah Ta'ala itu tidak akan menerima diiringi oleh tiada satu masa? Ataupun mengapa Allah tidak katakan akan Allah Ta'ala itu akan kekal abadi waktu selama-lamanya? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tiada yang menjadikan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tiada yang mencipta. Jadi oleh karena Allah Ta'ala itu tiada siapa yang menjadikan, tiada siapa yang menciptanya, maka dia tidak binasa, sebab tiada siapa yang nak membinasakan. Kalau Allah itu ada yang menjadikan, tentulah yang menjadi itu akan membinasakan dia. Tetapi oleh karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tiada yang menjadikan, maka dia tetap kekal abadi dan dia tidak akan binasa. Kenapa? Tak ada siapa yang menjadikan, tak ada siapa yang nak membinasakan. Kalau ada yang menjadikan dia, tentu yang menjadikan itu yang akan membinasakan Allah SWT. Sedangkan Allah SWT tidak ada yang menjadikan, maka tidak ada siapa yang membinasakan Allah SWT. Sebab itu dia kekal abadi. Sebab itu Allah Ta'ala tidak akan menerima tiada satu masa. Kita ini tak kekal sebab kita ada bermula. Sebab kita ada yang menjadikan Allah. Jadi Allah menjadikan kita, Allah juga akan membinasakan kita. Makhluk ini ada yang menjadikan Allah SWT. Sebab kerana makhluk ini ada yang menjadikan, iaitu Allah, maka makhluk itu akan binasa satu masa. Sebab yang menjadikan juga akan binasakan, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tiada yang siapa yang menjadikan, sebab itu Allah Ta'ala binasa. Sebab tiada siapa yang binasakan. Sebab kalau Allah Ta'ala itu ada yang menjadikan, tentulah yang menjadikan juga binasakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala itu tak ada yang menjadikan, maka dengan sendiri tiada siapa yang binasakan Allah. Sebab itu Allah kekal abadi buat selama-lamanya. Itulah hujah yang lebih kurang lah. Jadi tetaplah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kekal buat selama-lamanya. Wajib kita yakin, wajib kita percaya. Tidak boleh syak langsung walaupun sedikit. Jangan celah keliwahan, syak ataupun zan. Jadi kekalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dikatakan kekal yang hakiki, maknanya kekal yang sebenar dan kekal. Ataupun yang kata-kata yang lain, kekal yang sejati. Sebab dikatakan dia kekal yang hakiki ataupun kekal yang sebenarnya, ataupun dikatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kekal yang sejati, kerana kekal yang